Bagi khusus kepada para ibu sekalian, kalau nak jadi ibu yang ceria, ibu yang bersemangat, ibu yang sehat, ibu yang kuat, ibu yang positif, ibu yang sentiasa bahagia, sebelum tidur amalkan zikir Fatimah. Kerana Sayyidatina Fatimah pernah jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahandaku, berikanlah aku seorang pembantu ya Rasulullah." Rasul kata, "Wahai Fatimah, maukah kamu aku berikan kamu yang lebih baik daripada seorang pembantu, yang akan meringankan tugas harianmu, yang akan membuatkan kamu lebih kuat, yang akan membuatkan sekian-sekian urusan dipermudahkan Allah." Nabi kata, bacalah sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Masya Allah. Bila kita biasa buat dengan anak-anak cucu kumpul macam tu, budak-budak akan seronok jumpa. Lepas dah baca, dah buat beramai-ramai, salam, kemudian tidur. Surah Al-Mulk boleh dibaca lepas maghrib, dah boleh baca dah. Lepas isyak dah boleh baca dah. Jadi sebelum tidur lebih kurang 5 minit je. Baca 3 kul, baca ayat kursi, lepas tu zikir tu tadi sekejap, 5 minit siap. Lepas tu salam, minta maaf, seisi keluarga minta maaf. Suami isteri saling minta maaf, ibu dengan anak minta maaf, salam, peluk, cium dahi, kemudian tidur. Siapa yang bersiap sedia cantik macam ni setiap malam sebelum tidur, dia juga akan bersiap sedia bila saat dia nak mati. Sebab apa? Mati tidur ni adalah mati sementara, sebelum kita jumpa mati yang sebenar. Jadi orang yang ada sikap bila nak tidur dia mesti clear, ambil wuduk dan sebagainya, dia buat persiapan untuk tidur yang sementara, mati yang sementara, insya-Allah bila saat mati yang sebenar dia juga akan buat persiapan. Kan kita ada jumpa orang yang bila nak mati dia macam tahu dia nak mati. Dia dah siap minta maaf dengan semua orang, lepas tu dia siap bayar hutang, dia dah siap bagi wasiat, tak lama dia mati. Orang kata, ya Allah, dia macam tahu je dia nak mati. Dia dah buat persiapan, dia dah bereskan semua. Ini orang yang ada kelebihan apa? Setiap malam sebelum tidur pun dia buat persiapan. Jadi insya-Allah bila kita buat macam tu, walaupun 5 minit, berkumpul sekejap, rahmat Allah turun, penyakit dalam rumah kita keluar. Bahkan insya-Allah binatang berbisa, kalau ada sihir, ada gangguan jin dan iblis sebagainya, semua akan keluar. Lepas tu ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, anak kecil cucu, panggillah sekejap, letak tangan atas kepala, baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Bunyi dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Wajib ibu-ibu bapa sekalian, malas macam mana pun, nak cepat macam mana pun, kurang-kurangnya 1 hari sekali. Sebelum pergi sekolah ke, sebelum tidur ke, bila-bila masa, panggil, letak atas kepala. Tak letak atas kepala pun tak apa, tapi bila letak atas kepala tu, anak tu jadi diam, automatik dia jadi macam menunduk, jadi tenang. Kita kan bila dah biasa buat, anak yang kecil umur setahun lebih tu pun mari datang, ambil tangan letak atas kepala. Sebab dia tengok abang kakak dia, comel je, letak atas kepala. Dia pun tengok kita pun baca. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran. Ya Allah, yang mengajarkan anak cucu kita boleh pandai, sayang, cinta Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran adalah Allah. Kita ini hanyalah perantaraan saja. Siapa yang rasa kita yang ajar, mudah hilang Al-Quran tu. Kalau kita duduk puji-puji, saya lah yang ajar anak tu ah. Anak semua tu pandai ngaji sebab saya. Kita tak ada ilmu, Allah yang alim bagi kita ilmu. Kita tak mampu nak ngajar anak kita kalau Allah yang hakim tak bagi kita bijak. Allah ya Basit, Allah ya Wasit, semua nama-nama Allah. Allah beri kita kemampuan untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Jadi kita tengok ayat tu tadi, Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, yang menciptakan anak cucu kita ni. 'Allamahul bayan. Apa maksudnya? Yang mengajarkan anak kita mampu berkata-kata, mampu berhujah. Subhanallah, Allahu akbar. Kalau ibu-ibu buat dekat anak cucu, tengok seminggu, tengok 2 minggu, buat setiap hari sekerat boleh, nampak perubahan pada diri kita yang baca dan diri anak kita. Mereka mula suka kepada Al-Quran, cintakan Al-Quran, sampai ketika kita tak payah paksa sangat. Bila waktu maghrib je dia pandai ambil Al-Quran nak baca, insya-Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, ia akan datang pada hari kiamat kelak pemberi syafaat kepada pembacanya, kepada sahabat Al-Quran. Hadis yang lain Nabi sebut Al-Quran hujjatun laka atau hujjatun alaika. Al-Quran akan menjadi hujah bagi kamu, peguam bela. Bila masuk kubur, bila ditanya man rabbuka, Al-Quran akan jawab. Man dinuka, apakah agama kamu? Islam dini, Al-Quran akan jawab. Man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Rasulullah Muhammad nabiyyi. Bila tanya ma kitabuka, Al-Quran kitabi, yang jawab adalah Al-Quran. Tapi kalau hidup kita banyak dengan telefon, agak-agak telefon boleh tolong jawab tak? Kalau hidup kita banyak tengok drama, agak-agak TV drama boleh tolong kita tak? Kalau hidup kita banyak rehat, banyak makan, banyak tidur, semua tu tak boleh membantu. Tolonglah para muslimat sekalian, saya pun selalu diingatkan, ditegur oleh suami saya. Sebab kadang tengok saya pun leka dengan telefon. Duk jawab soalan orang, duduk like komen orang. Sampai ketika dia pun selalu ingatkan, berhentilah cari bahagia, cari ketenangan. Kalau nak tenang, nak bahagia, baca Al-Quran. Suami saya bukan ustaz, dia bidang bukan pengajian Islam lah. Tetapi tolong pada lelaki sekalian, jalankan fungsi sebagai seorang lelaki, sebagai seorang bapa. Sebagaimana firman Allah sebut, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Dan di sana dah ada banyak sangat cara-cara Nabi sebut, antaranya dengan jalan Al-Quran. Hadis tadi tu Nabi kata Al-Quran jadi hujah bagi kamu, au hujjatun alaika, ataupun hujah melawan kamu. Di pada masyar Al-Quran boleh jadi peguam bela kita ataupun jadi peguam untuk menentang kita. Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini tak pernah baca Al-Quran. Ya Allah, hamba-Mu ini rumah dia ada Al-Quran tapi berabuk. Ya Allah, hamba-Mu ini belajar Al-Quran tetapi tak mentadabbur. Ya Allah, hamba-Mu ini benar tabur Al-Quran, belajar Al-Quran tetapi tak beramal dengan Al-Quran. Al-Quran kata pakaian muslimat macam ni, Al-Quran kata pergaulan macam ni, Al-Quran kata lelaki, kepimpinan, semua disebut dalam Al-Quran. Baca Al-Quran tetapi tak beramal Al-Quran, di akhirat kelak Al-Quran akan menentang pembaca yang tidak beramal dengan Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dibangkitkan, Al-Quran akan memberi syafaat, akan membantu kita jadi benteng yang kuat, yang teguh daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Apa yang disampaikan adalah untuk kebaikan, insya-Allah. Apa yang baik ambil, apa yang buruk daripada saya mohon maafkan dan mohon dibuang, janganlah diikut, masya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sedang lalui pada saat ini, iaitu kita berada di rumah Allah, kita juga akan dikumpulkan Allah kembali di syurganya. Pada lelaki sekalian, insya-Allah kita sama-sama mendoakan pada lelaki yang hadir, kalian menjadi suami yang soleh, menjadi bapa yang soleh, yang memimpin ahli keluarga ke syurga Allah, yang melindungi daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan pada lelaki yang berada di sini, Allah jadikan, Allah mudahkan untuk hadir ke taman-taman syurga Allah, untuk sentiasa hadir ke rumah Allah untuk solat berjemaah. Kerana apabila kalian sentiasa terikat hati dengan masjid, para lelaki sekalian akan berada di bawah naungan Allah di padang mahsyar kelak. Mudah-mudahan boleh tarik anak isteri masuk syurga sama-sama. Asbab istiqamah solat di masjid. Subhanallah. Dan mudah-mudahan para wanita yang berada di sini sekalian, ya Allah, jadikanlah kami wanita yang salehah, perhiasan terindah dunia. Jadikanlah kami ya Allah sebagai bidadari di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami isteri yang sabar, yang redha, yang taat kepada suami, yang hormat suami, yang jaga lidah daripada menyakiti hati suami.
Jadikanlah kami isteri yang taat kerana-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami seorang ibu yang misali, ibu yang salehah buat anak-anak, buat cucu-cucu kami ya Allah. Jadilah kami wanita yang menutup aurat dengan sempurna, yang menjadi wanita yang salehah, bukan wanita yang membawa kepada fitnah. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan yang lahir daripada rahim kami ini ya Allah, zuriat keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, yang mencintai Al-Quran, yang ada hafaz Al-Quran, yang berakhlak dengan Al-Quran ya Allah. Dan akhirnya marilah sama-sama kita baca doa yang kita lepas baca Al-Quran supaya kita dirahmati oleh Allah dengan Al-Quran. Wahid Isnain Salasah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Doa tu ibu-ibu bapa-bapa sekalian sangat indah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Lagi? Allahumma arhamna bil Quran. Lagi? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai imam. Lagi? Cahaya. Lagi? Rahmah. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Dah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah. Lagi? Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami ketika kami lupa. Tengok bila berlagu kita ingat kan? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai sumber ilmu bila kami jahil. Lagi? Warzuqna tilawatahu ana al-laili. Ini penting ibu-ibu. Dan berikanlah kami rizki membaca Al-Quran siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah kami, sebagai peguam bela kami ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi bila baca doa ni, tolong baca dengan terjemahan. Mudah-mudahan insya-Allah Al-Quran menjadi hujah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.